Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 9 akan membentangkan tentang tajuk penyalahgunaan internet dalam kalangan remaja. Internet merupakan teknologi moden yang semakin berkembang pesat dan berupaya mengubah corak gaya komunikasi dan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Internet telah menjadi satu keperluan bagi masyarakat pada masa kini, khususnya dalam aspek hiburan dan pencarian maklumat. Hal ini kerana ia boleh dicapai di mana jua pada bila-bila masa dan menjadikannya lebih praktikal dan tepat. Penggunaan internet juga dapat memudahkan dan mempercepatkan proses komunikasi. Internet juga mampu membantu dari segi pencarian maklumat berkaitan pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Kaitan internet dengan falsafah ialah internet meletakkan ilmu dan maklumat pada satu tahap yang tinggi. Internet juga memupuk semangat kerjasama dua hala. Internet juga menyumbang kandungan ilmu dan maklumat. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, konsep penyalahgunaan bermaksud perihal atau perbuatan menyalahgunakan sesuatu. Manakala konsep internet berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat ialah rangkaian komputer antarabangsa yang membolehkan pengguna komputer di seluruh dunia berhubung antara satu sama lain dan mencapai maklumat pangkalan data dari seluruh dunia. Al-Ansari dan Frost pula menyatakan internet adalah seluruh jaringan yang saling berhubung antara satu sama lain. Beberapa komputer dalam jaringan ini menyimpan fail seperti halaman web yang dapat diakses oleh seluruh jaringan komputer. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, konsep kalangan bermaksud lingkungan atau penggolongan. Manakala konsep remaja bermaksud mulai dewasa, sudah akil baligh, sudah cukup umur untuk berkahwin dan sama dengan muda. Terdapat 3 nilai yang berkaitan dengan penyalahgunaan internet. Yang pertama adalah kebebasan pengguna internet, tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh agama, masyarakat, dan negara. Undang-undang di Malaysia dilaksanakan bagi mengawasi segala yang berlaku dalam dunia cyber ini termasuk Facebook, seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Hasutan 1948, Akta 15, Akta Fitnah 1957, Akta 286, serta Kanun Kesaksian, Akta 574. Nilai kedua adalah kesadaran pengguna terhadap akses internet. Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan, atau perlakuan supaya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Tahap pemantauan ibu bapa di Malaysia terhadap pengaksesan internet anak-anak di rumah berada dalam tahap yang rendah. Nilai yang seterusnya adalah nilai rasional dalam menggunakan medium internet, berpikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya tanpa dipengaruhi oleh perasaan, dapat membuat pertimbangan penanggulan dan berpikiran terbuka. Di Malaysia, remaja kurang mendapat pendedahan tentang cara pengaksesan maklumat dengan betul. Oleh itu, mereka cenderung mengakses laman web yang tidak berilmiah, seperti bermain game, menonton video, dan melayari sosial media tanpa mengehatkan masa untuk Punca dan faktor penyalahgunaan internet dalam kalangan remaja. Yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Remaja banyak meluangkan masa bersama dengan rakan sebaya mereka. Oleh itu, kanak-kanak akan sentiasa mempelajari sikap yang diamalkan oleh rakan sebaya mereka. Jika seseorang itu berteman dengan orang yang tidak berperilaku baik, maka orang itu juga berkemungkinan akan mempunyai perilaku tidak baik. Menurut sebuah kajian yang telah dijalankan oleh Piaget pada tahun 1926, rakan sebaya mempengaruhi pertumbuhan kognitif sosial kanak-kanak pada masa pertengahan zaman kanak-kanak dan selanjutnya. Kurang pengawasan dan pemerhatian ibu bapa juga merupakan salah satu punca dan faktornya. Ibu bapa sibuk mencari nafkah untuk menampung kehidupan keluarga. Oleh itu, masa yang sepatutnya diluangkan bersama anak-anak menjadi terhad. Seterusnya, kurang prihatin terhadap anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan remaja menikmati kebebasan yang keterlaluan. Kebebasan yang keterlaluan ini akan menyebabkan mereka meluangkan banyak masa melayari internet, seterusnya cenderung untuk menyalahgunakannya. Yang terakhir sekali ialah lingkungan masyarakat. Pada zaman yang berkemajuan teknologi tinggi kini, semua masyarakat menggunakan internet. Jika sesebuah masyarakat itu cenderung melakukan hal yang negatif,
maka seseorang yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut akan melakukan hal yang sama. Seperti penggunaan Facebook yang digunakan sebagai alat berkomunikasi tetapi disalahgunakan untuk berkomentar dengan ungkapan yang kurang sopan dan menyebarkan maklumat yang salah serta mengelirukan para remaja. Ini saya akan membentangkan cadangan penyelesaian penyalahgunaan internet dalam kalangan remaja. Bagi penyalahgunaan internet dalam kalangan remaja, ini berpaksikan 3 komponen. Yang pertama adalah konsep hukum negara, yang kedua adalah falsafah pendidikan, yang ketiga adalah konsep sejahtera. Peranan ibu bapa. Menukar setting di laman web Google atau Internet Explorer kepada parental control menghadkan laman web yang ditapis dan boleh dilayani oleh anak-anak yang bawah umur, memberi ajaran moral atau ajaran agama kepada anak-anak. Jadi ibu bapa haruslah membuat jadual khas untuk anak-anak supaya batas waktu untuk melayari internet tidak melebihi masa belajar dan aktiviti luar. Mengikut konsep hukum negara yang kelima, merujuk pada kesopanan dan kesusilaan, hukum yang kelima ini telah menyatakan hubungan yang baik antara manusia akan mengekalkan keharmonian hubungan tersebut. Jadi hubungan di antara anak-anak dengan ibu bapa menjadi baik apabila ibu bapa memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak-anak mereka. Jadi penyalahgunaan dalam kalangan kanak-kanak dapat diatasi dengan sewajarnya. Pihak kerajaan di mana pihak kerajaan mengadakan kempen yang berkaitan kesan penyalahgunaan internet seperti kempen penggunaan internet secara positif di mana ini berkonsepkan konsep sejahtera di mana menerangkan tentang keamanan dan kesejahteraan harmoni sesebuah negara. Oleh itu melalui kempen ini sewajarnya dapat menghindari remaja terutamanya daripada melakukan jenayah cyber dan jenayah internet di dalam negara ini kerana jenayah cyber dan jenayah internet adalah satu ancaman yang sangat besar kepada negara. Yang kedua adalah menerapkan pendedahan kepada masyarakat tentang hukuman penyalahgunaan teknologi seperti Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Multimedia 1998 dan menguatkuasakan Undang-Undang Internet. Jadi ini telah berteraskan kepada konsep hukum negara. Yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Oleh itu tidak ada sesiapa yang boleh mengatasi, melebihi atau melanggari undang-undang. Akta Multimedia telah diperuntukkan undang untuk mengurangkan penyalahgunaan internet dalam masyarakat terutamanya golongan remaja. Penguasaan undang-undang penggunaan internet amatlah penting supaya remaja terutama ini tidak terlibat dalam jenayah cyber. Tiga adalah peranan pihak besar sekolah. Memberikan pengajaran nilai-nilai murni atau mata pelajaran yang berkaitan dengan pengajaran moral seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam, mengadakan ceramah motivasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan internet. Pihak sekolah menjadi perantaraan kepada ibu bapa dengan anak-anak mereka supaya golongan ini dapat dielakkan dari penyalahgunaan internet. Jadi pihak sekolah memberikan pengajaran nilai-nilai murni dan mata pelajaran yang berkaitan dengan pengajaran akademik seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam. Mengikut falsafah pendidikan kebangsaan melalui aspek rohani, fahaman atau kegiatan asal dari segi pemikiran atau fahaman fundamental dipunyai seorang remaja itu adalah dalam bentuk keagamaan dan melahirkan rasa sikap menghindari perbuatan yang memudaratkan diri seperti terlibat dalam penyalahgunaan internet. Yang terakhir adalah peranan individu, di mana peranan individu adalah bijak menguruskan masa yang melayari internet, letakkan matlamat dalam diri melayari internet bertujuan mendapatkan maklumat yang berfaedah, berupaya menjaga kemuliaan diri di mana ini dapat mengembangkan posisi individu tersebut dari segi jasmani, rohani, emosi, intelek dan juga sosial. Tujuan ini membangunkan insan secara menyeluruh. Ini bukanlah untuk melahirkan insan yang sempurna tapi untuk menyediakan tenaga manusia yang serba boleh. Dan yang kedua adalah melahirkan remaja yang berketerampilan dan berakhlak mulia. Ini dapat mencapai wawasan 2050. Kesimpulan yang didapati dalam isu penyalahgunaan internet dalam kalangan remaja. Terbuktilah bahawa pembangunan teknologi dalam kalangan internet nampaknya telah memberikan kesan yang positif dan negatif kepada masyarakat terutama dalam kalangan remaja. Internet yang merupakan teknologi yang canggih seharusnya digunakan sesuai keperluan dan kemaslahatan agar tiada sesiapa pun yang akan mendapatkan keburukan daripada penggunaannya. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam pengawalan aktiviti anak-anak mereka dalam penggunaan internet dengan menghadkan waktu penggunaan internet kepada anak mereka. Pihak sekolah juga memainkan peranan dalam mendidik remaja kini dalam penggunaan internet. Setiap sekolah seharusnya mengadakan kelas penggunaan internet untuk menerapkan etika-etika penggunaan internet dalam kalangan remaja. Dengan kerjasama dari pelbagai pihak, kita dapat mewujudkan generasi yang celik internet dan mampu menggunakan kebaikan internet secara maksimal dan dijauhkan dan dihindari daripada jenayah cyber dan jenayah internet. Akhir kata,
Saya berharap anak-anak remaja kini mampu menggunakan teknologi moden dengan lebih baik dan beretika dan secara menyeluruh demi kebaikan bersama. Sekian, terima kasih.